kefahaman kita tentang apa geopolitik serantau yang sedang berlaku ni. This is the time kita bincang dan kita tengok nanti akan berlaku semakin getir dan hangat di Laut Cina Selatan, tapi tak apa, kita bincang lagi apakah sebenarnya sebab kita cerita ni sebab apa. Minta izin, saya cakap pun tak ada skrip abang Tuan Syah, jadi dia jadi lompat-lompat lah. Saya minta izin sebab kenapa emas. Saya tengok ada soalan tadi, kat mana ni berpusing-pusing nak bincang kenapa emas, kenapa dia nak sangat emas. Kita sebut bahawa ini memang perancangan. Tadi Tuan Syah sebut tentang apa ni, protokol Zion tadi kan, yang ke-21 22 kan, 22. Tapi kita nak sebut yang di hadapan ini telah dinyatakan secara jelas tentang riset yang akan berlaku. Riset yang akan berlaku oleh Presiden World Economic Forum, riset Klaus Schwab sebut tentang riset. Riset tu nanti ekonomi tu akan kembali kepada emas. Mereka nak kontrol balik, dia menguasai balik ekonomi dunia berdasarkan emas, gold based, digital banking. Jadi sebab itu mereka mengarah ke situ. Jadi kuasa-kuasa yang ni dah nampak dah, pemimpin-pemimpin dunia nampak dah. Siapa yang dapat emas, dia adalah king. Gold is king. That is why masanya adalah sekarang untuk mereka mencatur dan menggerakkan gerak-gerak dan tangan-tangan halus untuk dapatkan. Dan peluang dia nampak dah depan ni. Itu yang kita nak sebut secara hint lah kepada tuan-tuan penonton-penonton dekat sini. Jadi nak maklumnya bahawa sebenarnya alam Melayu Nusantara ni memang kaya dengan emas. Tapi orang lain yang nampak, orang lain tak tahu. Dia orang yang gerakkan. Ini baru kita emas di wilayah kat situ tu. Kita tak bincang lagi emas yang ada di Raja Nusantara di Indonesia, di Sumatera. Itu semua pun telah dipindahkan Tuan Syah, telah dipindahkan tu. Telah dipindahkan kan ke Federal Reserve dan juga World Bank, duit emas kat sana. Itu yang kita tengok dalam cerita apa tu Italian Job tu kan. Emas Indonesia tu dah berpindah ke Federal Reserve dan juga World Bank. Tapi emas yang tak terpindah-pindah ni ada kat mana? Ada dekat tanah Melayu ni yang dihilangkan. Ini yang best ni. Emas Ahmad Albab ni dekat Pulau Nangka. Dihilang. Jadi saya nak cerita tu. Naratif tu orang tak bawa. Naratif emas di Sulu dah terpindah ke Marcos. Emas di Indonesia dah terpindah masa zaman Soekarno tapi emas di alam Melayu ni hilang dekat Pulau Nangka tu. Ini yang best ni. Kita kena simpan cerita ni. Emas ni hilang di Pulau Nangka, dia jadi cerita mistik. Tapi mistik-mistik pun saya nak bawa bukti juga nanti insyaAllah di hujung 30 bulan tu saya nak bawa seseorang yang kalau boleh dia nak bercerita tentang emas di Pulau Nangka itu. Jadi insyaAllah, jadi emas, sebab saya dah sebut emas alam Melayu ni tak boleh bawa keluar sebab masa Alfonso di Albuquerque nak bawa kapal Flor de Lama tu tenggelam betul-betul dekat Aceh tu. Dalam tu ada emas. Tak boleh, macam tak diizinkan kapal tu. Itu memang tercatat dalam sejarah. Kapal Flor de Lama tu pecah dua. Dan dalam tu dia bawa emas-emas Kesultanan Alam Melayu Melaka tu. Tak dapat. Tapi emas tu di mana pun hilang juga. Misteri. Jadi kita nak bincang misteri Nusantara. Tapi bicara akhir zaman tu misteri Tuan Syah. Jadi tak apalah, ini gambaran saya nak buka pemikiran kita sebenarnya. Banyak isu-isu yang kita tentang sejarah dan juga realiti semasa. Itu perbincangan kita pada malam ni. Saya nak serahkan kau ada lagi nak wrap up ke Tuan Syah, nak menambah lagi rencah-rencah dan ya insyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Tapi yang kita faham seperti yang Tuan Khalid sempat sampaikan tadi, agenda riset dunia ni dia sedang berlaku. Mungkin kita tak perasan kan, apa kaitannya dengan Khazanah Nusantara. Tapi Khazanah Nusantara ini terus terang kita beritahukan, ia membentuk hampir sebahagian besar daripada ekonomi negara-negara Eropah sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Apa yang berlaku pada Filipin ataupun Sulu itu sendiri, emas yang berpindah tangan itu pun juga sama juga. Caranya sama juga. Bermaksud dunia ini yang kita telah di blok-blokkan. Dunia negara pertama, negara kedua, ketiga kan. Dunia yang ketiga mundur dan sebagainya, tapi dunia yang pertama itu mereka berjaya membina. Ni kita boleh sambung ni minggu depan ni. Bagaimana mereka menggunakan bank ni, sistem Rothschild ni, menggunakan emas-emas ni untuk memperkayakan negara-negara Eropah, memperkayakan sekutu-sekutu mereka, membina tamadun mereka itu, tamadun moden itu. Sebab itu kalau kita tengok
mereka dah kehausan sekarang ni nak mencari satu sistem yang baru. Itu yang kata reset ekonomi, reset ekonomi, reset ekonomi. Kita kena faham dunia ni akan kembali kepada sistem emas. Tapi dekat mana kita nak imbas? Itu soalannya. Sehingga dikatakan bahawa invasi peperangan daripada ratusan tahun dulu telah mereka takluk 2/3 emas. Misi ni bukan misi yang biasa-biasa. Misi ni misi yang mendapat kebenaran Vatikan di seluruh dunia. Atas nama penjajahan ke, atas nama perdamaian, perundingan, pelaburan, perbankan ke apa semua kan. Semata-mata untuk apa? Mereka tarik semua kekayaan ini untuk reset balik dunia ini kembali kepada sistem emas. Dan itu yang nak berlaku sekarang ni sebenarnya. Orang tak puas kat situ. Tetapi ada juga invasi secara fizikal. Kita tengok sekarang geopolitik yang berlaku, apa yang berlaku, Filipina nak menuntut Sabah sebagainya kan. China nak menuntut Spratly, China sedang deal dengan Filipina bab-bab tentang kekuasaan wilayah, ada yang berkaitan dengan emas pun. Kalau kita belajar lebih deep lagi, ada mereka rundingan yang berkaitan dengan emas ya, untuk membawa balik emas ni semua tuan-tuan, semua bertuan. Itu masalahnya. Itu masalah. Emas ni bertuan. Walaupun bertuan. Emas tu emas Marcos sekalipun. Yang tadi yang raib tu satu hal lah. Emas-emas dekat Pulau Nangka tu kan. Emas yang bertulis ini pun bertuan. Sehingga dikatakan Marcos tu menggunakan macam apa? Marcos menggunakan nama, gelaran dia. Ferdinand Marcos menggunakan gelaran Melayu dia dalam perjanjian mengagihkan emas-emas tu ke beberapa buah negara. Ada gelaran, saya pun agak lupa nama gelaran sebab gelaran tu diberikan oleh Sultan Sulu kepada dia. Ada pahlawan apa benda lah nama kan, Sultan. Dia namakan Sultan di depan perjanjian tu. Sultan pahlawan sebagainya lah. Kan, emas ni bertuan, ada tuan dia. Sama juga di Yogyakarta, di Indonesia, di Tanah Melayu, di Sumatera. Emas ni bertuan. Sehingga kita tidak boleh buat apa-apa. Contohnya, emas di Yogyakarta itu walaupun emas tu berpindah ke kata Federal Reserve, tetapi masih diakui bahawa emas tu emas Indonesia dalam bentuk sistem kolateral emas dan sebagainya. Jadi dia orang tak boleh buat apa-apa kat situ. Dia orang jam tuan-tuan. Sebab tu invasi ke Nusantara ni, invasi ke Laut Cina Selatan dan sebagainya ni, dia ada tujuan-tujuan tertentu. Antara tujuannya adalah reset ekonomi tadi untuk menguasai khazanah Nusantara sama dalam bentuk emas atau minyak dan sebagainya untuk membina kembali ekonomi baru berasaskan emas. Ini tujuan yang kita kena faham apa yang berlaku secara geopolitik dan sebagainya kat sini. Yang penjajahan itu satu hal. Sebab tu bila saya tertarik dengan mimpi Puan Mashita tu, bila dia bincang ada antara yang berlaku tu ada tipuan emas. Kan? Kalau kita dengar ni agak apa sikit lah kan, agak ekstrim sikit, dikatakan akan berlaku satu letupan. Apa maksud letupan tu saya tak mahu nak takrifkan lah dalam mimpi tu. Letupan ataupun pengeboman berlaku di Sabah, dan sebelum berlaku itu berlaku tipuan emas yang kita bicarakan pada malam ni. Untuk tujuan apa itu? Kalau kita perasan daripada 500 tahun dulu, gold, glory dan gospel, mereka sanggup lakukan apa saja untuk mendapatkan ekonomi itu. Sebab itu dalam protokol siaran mereka. Kan? Dalam protokol siapa yang menguasai emas, menguasai ekonomi. Itu yang betul-betul mereka pasakkan. That's why mereka datang dalam bentuk penjajahan. Kan, bentuk penjajahan, glory, kekuasaan, dan mereka datang ke tanah Melayu ini untuk mendapatkan goal, kekayaan. Di samping itu mereka mendakwahkan kristenisasi itu di seluruh Nusantara itu sebagai, sehingga ada raja-raja juga yang murtad. Sampai kita begitu kan. Jadi kita clear kat situ. Apa yang mereka nak buat 500 tahun dulu dan apa yang mereka nak laksanakan pada tahun-tahun yang akan mutakhir ini. Sebab tak ada lain, mereka nak men-setkan atau reset politik kekuasaan dunia kepada satu kekuasaan dunia yang dipanggil New World Order dan sebagainya, dan reset ekonomi ini kepada sistem ekonomi baru, sebab kapitalis ini nampak semakin runtuh sistem tu kan, nampak semakin tidak adil, nampak semakin diprotes dan sebagainya. Mereka perlu mewujudkan satu sistem ekonomi baru, dan ini kita tak lari bicara khazanah Nusantara ni dengan apa yang dirancang oleh pihak-pihak proksi yang katakan proksi-proksi Dajjal dan sebagainya itu. Wallahu alam, insyaallah. Mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan sebagainya. Itu memang kelemahan kita lah, itu berdasarkan kita punya kajian. Dan apa yang saya cakap sebagainya bukanlah satu sebagai satu jazam tu apa? Betul lah, kata inilah dia, bukan seperti bukan fakta yang kata ini pendapat ni, bukan ya. Pendapat ni bukan qat'i, sebab banyak pendapat-pendapat lain, tapi kita sebagai pemerhati di dunia luar melihat apa yang berlaku di dunia Nusantara sekarang, geopolitik, invasi besar-besaran, kapal-kapal di laut Selat Melaka dan Laut Cina Selatan,
Ada tujuan dia. Mesti ada sebab dia kan. Takkan semudah itu dunia ni nak dimusnahkan dengan peperangan. Tuan kena fikir macam tu saja. Mereka nak membina ekonomi yang besar, yang mewah, yang hebat dan sebagainya. Mereka tidak akan menghancurkan. Mereka tidak akan menghancurkan dengan peperangan yang sebegitu. Mesti ada helah dia kat situ. Tak ada sebuah negara pun yang nak mengebom ataupun hantar bom atom untuk meletupkan negara lain yang akan memusnahkan seluruh dunia. Tak ada. Memang tak ada. Mereka berfikir apa mereka nak buat. Sebab dunia ni penuh tipu helah sejak 500 tahun dahulu. Kalau peperangan minor yang tidak melibatkan sistem, mereka terjejas. Kan, daripada dulu pun sistem mereka tak pernah terjejas pun disebabkan peperangan itu. Malah mereka datang ke Nusantara ini membodek, memujuk Raja Melayu supaya menghantar emas-emas mereka untuk membina balik ekonomi mereka selepas peperangan dunia pertama dan kedua. Itu yang berlaku. Mereka tidak akan menghancurkan kita punya Nusantara ni sehancur-hancur sebab mereka nak Nusantara ataupun nak dunia ni sebenarnya untuk memerintah dunia ni. Yang mereka tunggukan raja-raja mereka itu, katakan Dajjal itu, takkan Dajjal nak keluar dengan dunia hancur? Tidak. Kan mestilah mereka menyiapkan sistem, menyiapkan kenegaraan baru yang dikatakan New World Order dan sebagainya, menyiapkan ekonomi baru dan sebagainya. Dan peperangan ni kalau kita tengok, acah-acah yang telah berlaku sejak sebulan, 2 bulan, 3 bulan ni, itu yang kita kena perhatikan, yang itu kita kena kajikan apa tindakan seterusnya. Sebalik yang saya cakap sebelum ini, di sebalik kekerasan, mesti ada kelembutan yang mereka lakukan. Di sebalik invasi secara fizikal, peperangan, mesti ada invasi secara rundingan yang kita tak pasti apa berlaku. Kan? Yang itu kita kena tengok apa ketua-ketua negara ASEAN punya respon. Apa Malaysia, apa Indonesia, apa Filipina respon. Kita kena belajar secara geopolitik thinking. Apa yang mereka fikirkan, apa yang mereka nak tindakkan atas apa yang ditunjuk-tunjukkan sejak ke belakang ni. Seperti kekuasaan, ketenteraan dan sebagainya. Semua ini ada helah-helah politik tahap tertinggi untuk menguasai, untuk menzahirkan raja-raja yang mereka tunggu itu dalam keadaan harmoni, maksud dalam keadaan yang okey. Kita kena faham tu. Sebab kadang-kadang kita terlampau fikirkan benda yang akan berlaku peperangan yang besar dan sebagainya pada ni. Mungkin akan berlaku, tetapi masa dia akan tentukan bila, di mana sebagainya akan ada satu kata pencetusnya. Tapi buat masa ni pada pandangan saya lah peribadi, mereka akan menguatkan yang tadi di segi politika tunggal dunia dan juga ekonomi, riset ekonomi itu akan berlaku terlebih dahulu. Sehingga bila sistem mereka betul-betul gagal, di situlah baru akan berlaku penentangan atau penzahiran yang berbentuk yang lebih luar biasa dan sebagainya. Wallahu alam. Cukup dah sampai setakat ini dulu ya tuan kalian.